Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid Resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran kita. Jadi bagi pelajaran hari ini sama-sama kita akan melihat, membaca dan mendengar dari surah Al-A'raf ayat 44 hingga ayat 51. Jadi bagi teman-teman yang nak ambil Al-Quran, boleh buka ke halaman muka surat 156. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah ayat-ayatnya kami akan bawakan sebentar saja lagi. Sebelum itu saya nak mengambil sekali lagi kesempatan ini untuk menyapa semua rakan-rakan, teman-teman pecinta Al-Quran semua yang daripada awal bersama dengan kita hinggalah akhir, dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan agar semua sahabat dan ahli keluarga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum itu, saya nak mengajak teman-teman, boleh tak saya dapatkan seorang sekali komen mudahnya mengaji Al-Quran. Kita nak tanamkan fikiran bahawa mengaji Al-Quran ini sebenarnya mudah dan senang. Kalau kita duk fikir payah, nanti dia akan jadi payah. Jadi jom kita tanamkan dengan kita komen seorang sekali dulu mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh? Dan juga saya nak mengajak teman-teman, marilah kita memanjangkan ilmu ini dengan kita menekan button share. Kita kongsikan khususnya dengan pasangan kita, ahli keluarga serta rakan-rakan karib kita, insyaAllah, supaya kita juga dapat bantu mereka meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran.
Baik, kalau komen pun sudah, share pun sudah, jom kita mulakan pada bacaan isti'azah. Semua dah bersedia ke? Boleh tak saya dapatkan dahulu thumbs up dan juga heart, tanda sahabat-sahabat semua telah bersedia untuk kita mulakan pelajaran. Seperti biasa teman-teman yang dirahmati Allah, pastikan selalu saya ingatkan dan saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan sekali lagi. Apa dia? Pastikan berbeza dari segi sebutan Hamzah dengan Ain kerana dia berada berhampiran makhraj. Hamzah pangkal kerongkong, Ain pertengahan kerongkong. A'u bukan A'u dan juga bukan A'u. Yang betulnya A'u. Zu di hujung lidah. Bila dibacakan nipis 2 harakat. Himinasyaitan 2 harakat. Nirrajim. Di akhir baru ditutupkan mulut menyempurnakan bunyi mim. Kita dengarkan dahulu bacaan isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, jom kita lihat ayat 44 dari surah Al-A'raf. Wa nada. Wa 1 harakat, na 2 harakat dan da 4 atau 5 harakat. Itu mesti disiplin. Baik, mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin-poin yang saya akan bagi tahu sepanjang perkongsian ini. Bukan saja untuk kita bantu kawan-kawan kita yang paling utama, iaitu kita nak bantu diri kita untuk mengingati pelajaran-pelajaran. Wa nada as. Hamzah bari atas bertemu sod, bunyi as, bukan baca as. Ramai yang baca asha, bukan asha tetapi asha. Asha, ha pedas di pertengahan kerongkong makhrajnya dengan 2 harakat. Ashabul jan, ba bari depan, ba bari dhammah bertemu lam, jadi bul. Jan wajibul gunnah di sini dengungkan 2 harakat. Nati ashaban, sekali lagi di sini wajibul gunnah dibacakan dengan dengung 2 harakat. Ashaban nari ang, di sini hukum ikhfa hakiki, tetapi dibacakan dengan tebal, samar dengan 2 harakat. Asalnya an qad jadi ang qad, baru masuk qad 2 harakat. Kemudian bila masuk qad, dal itu tanda mati, pastikan ada pantulan. Di sini khakhala surah. Qad wajadna. Baik, ada 2 kali khakhala surah. Dal bertanda mati dan dal bertanda mati. Pastikan ada bunyi lantunan. Qad wajadna ma, na 2 harakat, ma 2 harakat. Wa'adana rabbuna haqqan. Ini kena baca dengan ikhfa, tanwin bertemu fa. Haqqan, asalnya haqqan, tapi bila datang fa disamarkan dengan kadar 2 harakat. Itu maksudnya ikhfa, ya. Samar, maksudnya tidak jelas. Nun pun tidak, fa pun tidak. Haqqan fahal, dengan kadar 2 harakat ikhfa, baru masuk fahal wajadtum. Di sini jim bari atas terus naik di atas ta, bukan di atas dal. Terus naik di atas ta yang bersabdu. Wajadtum. Di sini pula ta bari depan, terus naik di atas mim yang kedua dan didengungkan 2 harakat. Tumma. Dibacakan dengan ma 2 harakat. Wa'ada rabbukum. Kum, bukan kum. Jangan baca dengan K-O-M, baca K-U-M kerana kaf bari depan bunyi ku, bukannya bunyi ko. Jadi bila bertemu mim jadi rabbukum dan sempurna bunyi kum, terus masuk haqqa dan ma'iwat bila kita waqaf jadi qan, tinggal 1 baris 2 harakat. Haqqa baru berhenti. Kemudian ibtidak terus pada qalu na'am. Qalu na'am. Idhar syafawi, sempurna saja bunyi mim. Kalau pilih untuk waqaf, terus waqaf. Kemudian fa'adh, hujung lidah, zal hujung lidah makhrajnya. Fa'adzana mu'adzinu. Di sini hukum iqlab. Baik, sahabat-sahabat perhatikan. Pada hukum iqlab, tanwin di depan iaitu dhammatain tidak diberikan baris 2, tetapi diberikan 1 baris.
berteman dengan mim kecil yang ekornya ke bawah. Itulah tanda yang sahabat-sahabat boleh ingat. Kalau teman-teman tak ingat nama istilah iqlab pun tak apa. Tengok, ada tak mim kecil yang ekornya ke bawah? Kalau ada, itu berarti hukum iqlab ditukarkan. Kalau ikhfa disamarkan, iqlab pula ditukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Asalnya muazzinun jadi muazzinum, tetapi dibacakan dengan 2 harakat. Bibir itu sekadar bersentuhan atau hampir bersentuhan saja. Muazzinum bainahum, baru masuk bainahum. Jadi nun itu mestilah 2. Kemudian bainahum al, di sini idgham bila gunnah. Asalnya an la'natu, jadi al terus masuk tanpa dengung. Al-la'natullahi 'ala dha, lam dari atas terus naik di atas dha ini, 'ala dhalimin. Boleh? Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Kalau boleh sahabat-sahabat kan, cuba baca bersama-sama. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Barulah berhenti. Okey, so far diharapkan teman-teman yang dirahmati Allah dapat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian itu. InsyaAllah kita teruskan pada bacaan ayat seterusnya. Sebelum itu, saya nak ambil kesempatan sekali lagi untuk menyapa teman-teman yang baru bersama dengan kita, ya. Selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan, dan diharapkan teman-teman dapat memberikan sokongan dan dukungan dengan menekan button share. Kita panjang-panjangkan ilmu ini insya-Allah. Kita teruskan ayat ini. Allazi, baik, kita jumpa hamzah wasal. Hamzah wasal ini huruf alif yang ada kepala sad di atasnya, ini namanya hamzah wasal istilahnya. Baik, bila datang selepasnya huruf lam, maka dibacakan baris atas. Baca allazi, jangan dibaca il ataupun ul, baca al. Allazi di hujung lidah. La yasudduna an, di sini hukum ikhfa. Asalnya an kalau baca jelas, tapi di sini jadi ikhfa. Jadi jadi samar, di antara nun dan sin dengan kadar 2 harakat. Ansabilillah, lafz jalalah di sini dibacakan nipis 2 harakat. Wa yabghu, dan di sini ada khakhalah. Khakhalah surah namanya. Ba, jim, dal, qaf ataupun to yang ada tanda mati asli dibacakan dengan lantunan. Wa yabghunaha 'iwajan, di sini pula jadi idgham bi gunnah, masuk beserta dengung dengan kadar 2 harakat. Asalnya 'iwajan, jadi bila datang waw jadi 'iwajan wa hum. Di sini pula ikhfa syafawi, bukan ikhfa hakiki, ya. Ikhfa hakiki berlaku pada nun mati. Ikhfa syafawi pada mim mati bertemu ba. Ada satu saja huruf mim mati. Bila bertemu ba, hukumnya ikhfa syafawi dibacakan dengan samar 2 harakat. Wahum 2 harakat. Bil a, dibacakan a itu dengan 2 harakat. Khirati kafirun, ka 2 harakat, dan diwaqafkan dengan ma'ari li sukun sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Kafirun, ujung baru masuk nun. Jangan masuk awal jadi kafirun, itu salah. Ataupun terus diwaqafkan kafirun, itu juga salah. Yang betulnya kafirun, baru berhenti. Cuma kita dengarkan dahulu ayatnya. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan
أزواجا وهم بالآخرة كافرون. Okey, diharapkan teman-teman kalau dapat belajar sesuatu, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Dan sebelum kita nak meneruskan ayat seterusnya ini, saya nak mengajak teman-teman, jika Allah menerima bacaan kita hari ini sebagai satu amalan hasanah, jadi mohon juga kita kepada Allah supaya dipanjang dan disampaikan pahalanya juga kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ataupun mungkin ada teman-teman yang nak mendoakan juga untuk kesejahteraan. Mungkin ada yang kematian anak, kematian suami, kematian ahli keluarga, kakak, abang, adik atau sebagainya. Mungkin ada kawan-kawan kita yang tulis nama-nama mereka yang lain, diharapkan berilah sokongan dengan kita juga mengucapkan amin. Boleh? Kita teruskan ayat seterusnya ini. Wa bainahuma hijab. Wa bay bukan by tapi bay. Wa bainahuma, ha ni ha simpul, makhrajnya ni di pangkal kerongkong. Manakala ha ini ha pedas, makhrajnya di tengah. Hijab, jangan baca hijab, itu tak betul. Kita mungkin ada isu ini akan berlaku sebab apa? Kita biasalah orang Melayu ni, kita hanya ada huruf H. H, kita tak ada ha, kita tak ada ha. Kita dalam huruf hijaiyah ni ada ha, ada ha, ada hi, ada hai. Jadi kena hati-hati ya. Di sini ha pedas. Hijab, dan bila waqafkan ataupun bila dihentikan di sini, ba yang berbaris tanwin itu diberikan tanda mati mendatang dan diberikan lantunan. Kalau kita baca hijab, salah kerana tidak ada pantulan. Dia kena baca hijab. Ba itu bukan kita buat-buat, dia terlahir ataupun terjadi sendiri bila kita lepaskan daripada genggaman huruf ba. Hijab. Bila saya lepaskan bibir itu, baru dia bunyi ba itu. Ya? Baik. Kemudian ada waqaf jaiz. Boleh terus, boleh waqaf. Kalau waqaf, seperti mana yang saya beritahu tadi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat nak baca terus, dia kena baca dengan wajah idgham bi gunnah. Kerana di sini tanwin bertemu waw. Wa bainahuma hijabu wa 'alal bu. Dia dengan baca dengan masuk beserta dengung. Tapi kalau waqaf di sini, ibtidak terus pada wa 'alal a'ra wa 'alal wa 'alal a'rafi rijalun. Di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu ya. Asalnya rijalun jadi rijalui, dua harakat. Ya'rifuna kullan. Di sini hukum iqlab. Saya bagi tahu tadi, iqlab berlaku dalam tanwin ataupun nun mati yang mana kita lihat kalau baris dua, dia tidak dituliskan dengan baris dua tetapi ditulis satu baris saja ditemani dengan mim kecil yang ekornya ke bawah. Jadi bila datang selepasnya ba, sudah pasti dah dalam Al-Quran kalau dah tulis mim kecil yang ke bawah ni, kita perhatikan pasti selepasnya datang huruf ba. Jadi kena bacakan dengan ditukarkan bunyi tanwin atau nun itu. Kullan jadi kullam, tapi dibacakan dengan dua harakat. Kullam bisimahum. Hum bukan home, H-U-M, bukan H-O-M. Kita balik kepada asas, ha baris dhammah bunyi hu, bukan bunyi ho. Ya. Kemudian wanadau, muncungkan. Wanadau as, bukan as. Kalau as jadi bunyi huruf sin nanti. Di sini huruf sad. Ha pedas, dua harakat. Baljan, wajib al-gunnah di sini wajib dengan dua harakat. Nati'an, ikhfa hakiki di sini disamarkan dua harakat. Salamun, salamun. Baik. Di sini hukum izhar halqi. Izhar halqi dhammatain ya. Kalau iqlab tadi dia berikan satu baris dan ditemani mim kecil pada hukum iqlab. Pada hukum izhar halqi, pada hukum izhar halqi dia tulis tanwin kalau di depannya macam 69 begini. Manakala pada hukum idgham bi gunnah atau ikhfa dia tulis macam 99 begini.
Ini perbezaan-perbezaan yang teman-teman boleh berikan perhatian. Kalau kita tak ingat pun nama hukum ataupun tak ingat huruf, jadi tengok tanda-tanda ini pun sebenarnya sudah cukup memadai memaklumkan kepada kita tentang cara bacaan sesuatu hukum ataupun perkataan tersebut, ya. Salamun, dan bila bunyi mun sempurna jangan panjang. Terus masuk alaikum, alaikum. Kemudian lam yadkhulu, yad ada lantunan di sini khakhalah dan dipepeskan mulut, jangan bulatkan jadi yod, tak betul. Yang betulnya yad. Lam yadkhuluha, dipangkal kerongkong. Wahum idhar syafawi, idhar syafawi sempurnakan saja, sama seperti idhar halqi. Sama seperti, ya betul, idhar halqi. Jadi idhar syafawi. Idhar halqi berlaku pada nun mati ataupun tanwin seperti yang ada tanda mati, manakala idhar syafawi berlaku pada hukum mim mati, ya. Wahum sempurna saja. Terus masuk yatama'un, dan ta merupakan huruf lantunan, dan bila lantunan tak seperti huruf dal begini kita pepeskan yad, maka dah ta kita bulatkan mulut, yata, yata, jangan pepeskan jadi yatta, yatta, tak betul. Yang betulnya yatama'un, dan diwaqafkan dengan sekurang-kurang 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Kita dengarkan dahulu ayatnya. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Barulah berhenti. Okey, so far macam mana? So good ataupun so good? Kalau sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu, jangan lupa dapatkan saya komen seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak tanamkan. Kalau tadi kita tanamkan perasaan mudah, sekarang kita tanamkan perasaan seronoknya mengaji Al-Quran ini. Boleh? Baik, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. InsyaAllah diharapkan teman-teman dapat memanjangkan ilmu ini dengan menekan button share. Kita berikan perkongsian kepada pasangan kita, ahli keluarga. Mungkin kita boleh tag pasangan kita, insyaAllah, ya. Sambil-sambil kita duduk-duduk tengok telefon ini, insyaAllah ada sesuatu yang dapat kita pelajari. Manfaatkanlah. Manfaatkan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Panca indera yang Allah berikan, pendengaran, penglihatan, pertuturan, dan juga nikmat Allah bagikan kita kemampuan untuk ada internet, ada telefon dan sebagainya ini. Gunakanlah untuk manfaat yang baik, supaya ia memberikan keuntungan kepada hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Wa idza, di hujung lidah. Surifat, sasisu, bukan surifat. Kalau baca surifat jadi huruf sin, jadi su. Suri, ri jadi nipis. Surifat, dan ada bunyi angin itu pada huruf ta yang tanda mati asli ini. Surifat absaruhum, khakhalah. Absaru ruhum, ruhum bukan ruhum. Beza hum dengan hum. Ha beri dhammah bunyi hu dan bukannya bunyi ho. Jadi bila bertemu mim jadi hum. Tilqa, dibaca 4 atau 5 harakat. Asha, ha pedas. Bin, didengungkan di sini 2 harakat, wajibul gunnah. Nari qalu rabbana la taj'alna, taj ada lantunan di sini khakhalah, alna ma'al qaumil zalimin. Kita dengarkan dahulu ayatnya. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ
قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Okey, diharapkan sahabat-sahabat sekumpulannya dapatlah belajar sesuatu dua perkara. Mungkin ada jika di kalangan teman-teman yang merasakan, Ustaz, ada tak cara saya nak belajar balik satu-satu, saya nak betulkan makhraj huruf, nak belajar balik hukum tajwid satu persatu. Sebab apa, bila kita baca dalam satu muka surat ayat ini, banyak hukum-hukum yang bercampur. Jadi, kami ada cara untuk membantu teman-teman dengan kami kirimkan ke rumah anda sebuah buku asal dan buku tajuk serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut untuk kita belajar balik satu persatu. Kita fokuskan nun mati, izhar dulu, bawakan contoh-contoh. Okey, kemudian masuk iqlab pula. Begitulah seterusnya satu persatu. Kalau nak dapatkan semua itu, sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. InsyaAllah saya kongsikan bagaimana untuk mendapatkan. Kita teruskan dahulu ayat yang seterusnya. Wanada, na 2 harakat, da 4 atau 5 harakat. Ashabul ha pedas, bul, ba baris depan bertemu lam, bul, bukan bol. Jangan baca B-O-L, baca B-U-L, bul. Ashabul a'rafi rijalai. Di sini idgham bi gunnah, asalnya rijalan, tapi bila datang ya dimasukkan beserta dengung 2 harakat. Rijalai ya'rifunahum. Di sini dibacakan dengan ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba dengan kadar 2 harakat. Hum bisimahum, idzal syafawi. Qalu ma aghna an ikhfa hakiki. Di sini 2 harakat. Jangan lupa, jangan baca ankum, tapi bacalah dengan ankum, baru masuk kum. Jam'ukum, di 3 kali kita jumpa izhar syafawi di sini. Kum, izhar syafawi, jam, izhar syafawi, kum, izhar syafawi, dan di sini kita jumpa lagi tum. Jam'ukum wa ma kuntum. Ikhfa hakiki. Di sini 2 harakat. Kuntum, dan masuk saja tum izhar syafawi, jangan panjang. Terus masuk tastakbirun. Ada bunyi angin itu. Takbirun. Terdengarkan dahulu ayatnya. Wanada ashabul a'rafi rijalai ya'rifunahum bisimahum. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Barulah berhenti. Okey. So far macam mana? Siapa nak minum air, silakan minum air dulu. Siapa nak betulkan kedudukan. Yang penting jangan lari. Yang penting jangan lari dan ke mana-mana. Tunggu sehingga kita akhir habis. InsyaAllah kita hanya ada berbaki sedikit saja lagi ayat untuk kita bacakan untuk pelajaran hari ini. Kita lihat dahulu ayat yang ketiga terakhir untuk hari ini. Ahaula'illadzi. Ha, a itu 1 harakat. Ha dibaca 4 harakat. U 1 harakat. La 4 atau 5 harakat. Illadzi. Illadzi di hujung lidah. Na'aq diberikan lantunan di sini. Khakhalah. Aqsamtum izhar syafawi. La yanaluhumullah. Dibacakan lafz jalalah dengan tebal. Luhumullahu birahmah. Dan bila kita pilih untuk waqaf di sini, ta marbutah, ta simpul ditukarkan kepada bunyi ha. Daripada rahmatin jadi rahmah. Kalau kita pilih untuk waqaf. Baik, kemudian sahabat-sahabat ada jim kecil. Boleh berhenti, boleh wasal. Kalau nak wasal macam mana bacanya? Sekejap lagi saya tunjukkan. Kalau nak ibtidak macam mana cara bacanya? Mungkin ada yang tolong tulis. Poin ni poin penting. Saya nak bagi tahu 2 keadaan.
Kalau berhenti di sini, macam mana nak ibtidak di sini? Ataupun kalau tak nak berhenti, macam mana nak bacanya? Baik, sahabat-sahabat perhatikan. Saya bagi tahu bagaimana kalau kita nak ibtidak terus pada di sini. Teman-teman, kalau tadi saya dah bagi tahu, kita lihat balik ya, kita tunjuk balik yang tadi. Saya bagi tahu tadi kalau hamzah wasal ini berada di awal perkataan, di awal ayat yang kita nak baca. Mungkin ada yang nak tolong tulis ya, poin-poin yang saya nak bagi tahu ini. Datang selepasnya huruf lam, maka tanpa berfikir panjang. Jangan fikir panjanglah, baca dengan baris atas. Alladhi. Jangan baca il ataupun ul. Ini situasi yang pertama, iaitu selepas hamzah wasal tu immediately datang selepasnya huruf lam. Baik, kita lihat pada contoh ini. Pada contoh ini, sahabat-sahabat, pada contoh ini hamzah wasal datang selepasnya huruf dal, bukan huruf lam. Jadi dalam situasi begini, sahabat-sahabat tengok huruf yang ketiga. Huruf yang ketiganya huruf kha berbaris dhammah. Jadi bila huruf ketiga berbaris dhammah, huruf kedua bukan lam, maka hamzah wasal ini dibacakan dengan dhammah. Baca udkhulu. Jangan baca id ataupun ad. Bacalah dengan ud. Udkhulul. Lam baris depan ini terus naik di atas lam yang bertanda mati. Udkhulul jannata la khawfun. Idhar halqi. Bunyi saja fun terus masuk alaikum wala. Bunyi saja kum terus masuk wala. 4 atau 5 harakat. Ifa hakiki 2 harakat. Tum idhar syafawi. Sempurna saja masuk terus. Tahzanun. Jadi begitulah. Itu kalau sahabat-sahabat mula daripada sini. Let's say sahabat-sahabat kata, Ustaz, saya nafas panjang. Saya tak nak berhenti, saya nak terus. So nak baca macam mana? Baik, kalau yang mana yang nak wasal, bacanya jadi hukum nun wiqayah ataupun nun wasal di sini. Caranya ialah, perhatikan. Sekiranya huruf berakhir dengan tanwin, huruf berakhir dengan baris 2, datang selepasnya hamzah wasal ataupun alif lam. Saya ulang, datang selepas huruf yang berakhir dengan tanwin itu, hamzah wasal ini, ataupun alif lam, maka dia jadi nun wiqayah. Cara bacaan dia ada 3 step. Pertama, step yang pertama, huruf yang berbaris tanwin itu dikurangkan 1 baris. Daripada tin jadi ti. Daripada tin jadi ti. Kalau an jadi a. Kalau ban jadi ba. Kalau bun jadi bu. Kalau dalam hal ini tin jadi ti. Kemudian apalah step yang pertama itu ya. Step yang kedua, kita datangkan nun. Jangan pula ambil pen ditulis di sini ya. Kita datangkan nun dalam fikiran kita lah. Datangkan nun dan step yang ketiga, nun itu diberikan baris bawah. Faham tak? Maksudnya tin ni jadi ti, kemudian datangkan nun diberikan baris bawah. Bi rahmatin idkhulul jannah. Jadi begitu bacanya. Bi rahmatin, dan dia jadi qalqalah lah sebab dal kan, dal tanda mati. Bi rahmatin idkhulul jannata la. Itu kalau nak wasal. Dapat, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu, saya nak mohon sekali lagi teman-teman, jom kita tekan button share ya. Kita tekan button share supaya ramai lagi kawan-kawan kita juga, insya-Allah mereka juga dapat betulkan. Bayangkan sahabat-sahabat kongsi, mereka dapat belajar, mereka dapat beramal dengan bacaan yang betul, teman-teman pun dapat pahala, insya-Allah. Sambil-sambil kita duduk di rumah, orang lain beramal, kita dapat pahala. Itu kan suatu saham yang sangat menguntungkan. Jadi jangan lupa untuk menekan button share. Boleh kita dengarkan dahulu bacaan ayatnya ini. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Ataupun kita cuba tengok bacaan yang lain tadi. أهؤلاء الذين
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Alhamdulillah. Jadi saya dah bagi tahu teman-teman dua keadaan. Kalau waqaf macam mana nak baca, dan kalau nak wasal macam mana nak baca. Diharapkan dapat praktiskan ya lepas ini insya-Allah. Kita teruskan dahulu ayat yang seterusnya. Sebelum itu sekali lagi saya nak menyapa teman-teman ya yang baru bersama kita. Selamat menonton, selamat belajar insya-Allah. Diharapkan Allah memberkati pertemuan kita hari ini. Dan sahabat-sahabat yang mungkin first time ikuti saya ini, saya nak maklumkan kita setiap hari buat live di page Facebook Fatih Learning Center. Jadi teman-teman yang belum lagi like page, boleh like page dan juga ikuti. Kita buat live satu hari 3 kali ya. Kita ada pukul 7 pagi, pukul 3 petang dan pukul 10 malam ya. Jangan lupa untuk mengikuti pelajaran yang kita berikan secara percuma. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Wanada, dibacakan na 2 harakat, da 4 atau 5 harakat. Ha pedas, bun didengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Nari ashabal dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah. Jannati an idhar halqi, sempurna saja an terus masuk. Afidu dadidu, makhrajnya di mana dha ini? Di tepi lidah, kanan ataupun kiri, mengikut keselesaan teman-teman. Alaina minal ma 4 atau 5 harakat. I'au muncungkan, i'au mim wajibul gunnah di sini dengungkan 2 harakat. Mimma, ma juga dibaca 2 harakat. Razaqakumullah. Kalau waqaf pada perkataan Allah, mestilah tidak kurang dari 2 harakat atau 4 atau 6 harakat. Jangan waqaf dengan razaqakumullah. Itu salah ya. Mestilah razaqakumullah. Barulah berhenti. Kemudian qalu, qa 2 harakat, lu dibaca 4 atau 5 harakat. Dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Innallah, lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Ha dengan ha, walaupun duduk dekat-dekat tapi kena hati-hati ya. Selalunya bila duduk dekat-dekat ni lah kadang orang dia terlepas pandang, dia ambil mudah. Pastikan ada perbezaan. Ha harramahuma 'alal kafirin. Ma'arik li sukun diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan dahulu ayatnya. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Barulah waqaf di situ. Baik, so far macam mana? Mungkin sahabat-sahabat boleh bagi feedback maklum balas kepada saya macam mana penyampaiannya ini. Adakah terlalu laju, terlalu perlahan ataupun sebagainya. Kita nak masuk kepada ayat yang terakhir untuk pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum itu sekali lagi boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran sebelum kita nak masuk kepada ayat yang terakhir ini. Baik, perhatikan di sini sekali lagi kita jumpa hamzah wasal. Alif, huruf alif yang ada macam kepala sad di atasnya ini namanya hamzah wasal. Datang selepasnya huruf lam. Saya dah bagi tahu tadi, dia hanya ada fungsi bacaan hamzah wasal ini bila berada di awal perkataan
di awal ayat. Kalau duduk di tengah-tengah, dia tak ada fungsi bacaan. Contohnya di sini. Hamzah wasal juga. Tapi dia hilang fungsi bacaan. Ta pada depan ni kita terus naik di atas dal. Kita baca hayatud dunya. Kita tak baca hayatu ad-dunya. Dia hanya jadi baris atas bila berada di awal kalimah, di awal ayat. Mungkin ada teman-teman yang tolong tulis ya. Alladzina ittakhadhu. Sama juga di sini. Di sini kita baca nattakhadhu. Nun baris atas terus naik di atas ta. Baik, kalau dia berada di awal kalimah perkataan ini, dia kena baca ittakhadhu. Nanti mungkin ada yang tanya, Ustaz, saya pening lah bila masa nak kena baca baris atas, bila masa baca baris bawah dan depan. Jangan bimbang, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan bagi tahu bagaimana kami dapat bantu teman-teman dengan kami berikan buku asas dan buku tajwid yang di dalam sana itu kita berikan huraian dengan lebih detail dengan contoh-contoh yang banyak lagi tentang semua hukum-hukum yang saya ceritakan daripada awal pelajaran kita sehinggalah saat ini. Jadi kalau di sini kita baca alladzina ittakhadhu di hujung lidah dinahum, hum, bunyi saja hum sempurna terus masuk lahwan, idgham bi gunnah. Daripada lahwan jadi lahwan wa la'iban. Sama juga di sini idgham bi gunnah. Daripada wa la'iban jadi wa la'iban, dua harakat. Wa gharrat, ada bunyi angin. Rathumul hayatud dunya. Baik, di sini jadi hukum izhar mutlak. Izhar mutlak ini sahabat-sahabat dia dibacakan dengan jelas sama seperti izhar halqi. Baik, walaupun saya dah bagi tahu sebelum ini, biasanya saya bagi tahu kalau tanwin atau nun mati bertemu ya kena baca dengan dengung. Tapi di sini siapa yang baca dengung salah. Di sini jadi hukum izhar mutlak. Dia hanya ada 4 perkataan iaitu ad-dunya, sinwan, qinwan dan juga bunyan. Bila mana nun mati bertemu waw atau nun mati bertemu ya yang tidak dipanjangkan. Dan yang lebih bagusnya teman-teman, di dalam Al-Quran Rasam Usmani, hukum izhar mutlak, nun matinya diberikan tanda mati. Sama macam izhar halqi. Manakala pada hukum idgham bi gunnah, nun mati bertemu ya ataupun bertemu waw, nunnya kosong, tidak ada sebarang tanda. Itu perbezaannya. Ya. Jadi di sini jelaskan saja. Dunya. Jangan pula baca dunya. Itu dah salah. Ya. Kemudian فَالْيَوْمَ إِفَا hakiki. Samarkan 2 harakat. نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ 4 atau 5 harakat. أَيَوْمِهِمْ إِذَا syafawi. Bunyi saja him terus masuk. هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا. Ini kena disiplin. Wa 1 harakat, ma 2, ka 2, nu 2. B 1 harakat, a 2, ya 2, t 1 harakat, na 2. Kemudian yaj ada lantunan khakhalah. Yaj, kemudian ha pedas, makhraj di tengah kerongkong ini. Hadun, hujung baru masuk ke nun. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya ini. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Alhamdulillah. Baik teman-teman, dirahmati Allah. Tadi kita dah lihat satu persatu ayat, kita dah baca, kita dah huraikan. Jadi sekarang ini saya nak ajak teman-teman, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat surah Al-A'raf ayat 44 hingga ayat 51 pada muka surat 156. Diharapkan teman-teman semua dah bersedia ya. Siapa nak betulkan kedudukan atau nak minum air silakan insya-Allah. Dan selepas habis saja kita baca, saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu teman-teman yang nak belajar balik daripada asas makhraj huruf dan hukum tajwid insya-Allah dengan kami kirimkan ke rumah anda
sebuah buku asal dan buku tajwid dengan kita menjadi ahli cepat Quran. Sekejap lagi saya kongsikan. Kita mulakan dahulu bacaan, tetapi kalau boleh jangan hanya mendengar, tetapi kita ikut baca bersama-sama. Kita mulakan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة
الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman dirahmati Allah. Diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang baru saja saya sampaikan ini. Jadi insya-Allah kita yang mana yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan jam 10 malam. Baik, seperti mana yang saya janjikan tadi, mungkin ada di kalangan teman-teman yang merasakan, Ustaz, kali inilah, ini kalilah ataupun di detik inilah teman-teman rasa untuk belajar balik daripada asas. Jadi saya nak mengajak sahabat-sahabat, iaitu selain daripada mengikuti live yang saya berikan setiap hari ini, marilah menjadi ahli cepat Quran. Kerana bagi mereka menjadi ahli cepat Quran, kita berikan beberapa keistimewaan. Antaranya, kita akan kirimkan ke rumah anda, walau di mana saja berada, semenanjung Malaysia ke, Sabah, Sarawak, Singapura, Indonesia, Brunei, ataupun mana-mana saja, di mana saja anda berada, kita akan kirimkan buku asas dan buku tajwid ini ke rumah anda. Dan tidak cukup dengan itu, kita berikan rakaman penuh kedua-dua buah buku tersebut. Kita telah rakamkan buku asas dan buku tajwid, insya-Allah. Dan Alhamdulillah ada hampir 200 video pelajaran daripada rakaman kedua-dua buah buku tersebut yang boleh diakses melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Dan selain daripada itu, kita berikan 3 bonus tambahan, iaitu kita berikan e-book nota ringkasan tajwid. Itu yang pertama. Bonus yang pertama. Bonus yang kedua, kita berikan rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk daripada awal surah Fatihah hinggalah akhir surah An-Nas, dari masa ke masa, insya-Allah. Di sana terdapat hampir lebih daripada 600 video pelajaran. Jadi campur dengan rakaman buku asas dan tajwid, ahli cepat Quran bakal mendapatkan hampir 800 video pelajaran. Dan bonus yang ketiga dan istimewanya, sahabat-sahabat ahli cepat Quran akan diberikan konsultasi eksklusif bersama dengan kami. Maksudnya, teman-teman yang ada persoalan, ada pertanyaan, insya-Allah kita boleh set appointment sama ada di pusat pengajian kita ataupun kita boleh buat video call, appointment melalui video call, insya-Allah. Walau di mana saja berada, untuk kita cuba membimbing dan menjawab sebarang soalan berkenaan dengan bacaan Al-Quran untuk seumur hidup, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Dan juga berita gembira untuk teman-teman yang nak jadi ahli cepat Quran, yang belum lagi menjadi ahli, jangan bimbang, tidak ada komitmen bulanan dan tidak ada komitmen tahunan. Yuran hanya sekali sahaja seumur hidup. Yang nak mendaftar menjadi ahli cepat Quran, ada 3 cara, kalau boleh saya kongsikan. Yang pertama, sahabat-sahabat yang nak jadi ahli cepat Quran hari ini, boleh komen di ruangan komen sekarang, nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak jadi ahli, boleh tulis sekarang di ruangan komen, nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami akan reply komen anda, akan berikan satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat tekan link itu, nanti boleh berkomunikasi langsung dengan admin kami. Ataupun cara yang kedua, sahabat-sahabat yang nak mendaftar menjadi ahli cepat Quran, boleh print screen nombor telefon yang berada, yang tertera di bawah sekarang ini, 0111621797. Lepas habis saja live ini, insya-Allah sahabat-sahabat boleh terus WhatsApp. Kami akan cuba menjawab secepat mungkin lah. Kalau tak immediately pun, kita akan jawab secepat mungkin. WhatsApp anda, bagi tahu nak join jadi ahli cepat Quran, nanti admin kami akan guide bagaimana untuk melakukan pendaftaran. Ini yang di atas itu adalah nombor telefon pejabat. Kalau nak bercakap, boleh telefon waktu pejabat. Yang mana yang nak WhatsApp, boleh WhatsApp anywhere, anytime, insya-Allah. Nombornya sekali lagi 0111621797. Ataupun cara yang ketiga, sahabat-sahabat boleh buat pendaftaran secara langsung terus ke website kita www.cepatquran.com. Saya ulangi sekali lagi, www.cepatquran, cepatquran.com Jadi sahabat-sahabat, itulah 3 cara untuk mendaftar. Boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp nombor yang tertera di bawah, ataupun terus pergi ke website cepatquran.com. Jadi
Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan bimbang tentang komitmen bulanan ataupun tahunan, kerana tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Yuran untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali sahaja seumur hidup, dan kita memberikan tawaran yang sangat istimewa. Kita hanya mengenakan kos buku, kos pengantaran dan sedikit kos rakaman dan sedikit sebanyak. Hanyalah bukan 25,000, bukan 2,500, bukan 1,000, bukan 500, bukan 300. Mereka yang mendaftar hari ini hanya bayar seumur hidup RM270 saja untuk mendapatkan keseluruhan apa yang saya bagi tahu tadi itu, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang belum lagi jadi ahli, apa tunggu lagi? Ataupun mungkin teman-teman boleh hadiahkan keseluruhan yang saya bagi tahu tadi itu kepada pasangan kita, ada yang nak hadiahkan kepada suami atau kepada isteri ataupun kepada kawan-kawan ataupun ahli keluarga yang tersayang ataupun anak-anak, jadi sama ada kita gunakan untuk diri kita ataupun kita manfaatkan untuk ahli keluarga dan mereka yang tersayang. Jadi sahabat-sahabat, selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak jadi ahli digalakkan untuk menonton bagi mengetahui apakah pendekatan yang kami gunakan di dalam pelajaran buku asal dan tajwid yang akan dikirimkan ke rumah anda. Dan juga di kesempatan ini saya nak mengajak teman-teman yang tinggal berdekatan dengan Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Sahabat-sahabat, marilah yang mana yang tinggal dekat, yang mana yang tinggal jauh boleh join kita jadi ahli cepat Quran. Yang mana yang duduk dekat dengan Kuala Lumpur, selain jadi ahli cepat Quran juga boleh datang belajar di pusat pengajian kita. Ini alamatnya Fatihah Learning Center, Wangsa Maju. Jadi nombor telefon seperti yang tertera tadi, 0116217797 boleh hubungi kita untuk sebarang pertanyaan. InsyaAllah kita berjumpa esok hari pada sambungan bacaan ayatnya. Semoga sahabat tidak jemu-jemu untuk belajar bersama dengan saya, insyaAllah, sehinggalah kita khatam Al-Quran bersama-sama. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati,
mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.